turun, tapi dengan kadar yang masih tidak boleh menyuburkan tanah. Ada? Ada ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Ini menunjukkan air yang dicurahkan oleh Allah dengan maksud sajajan ini sehingga menyuburkan tanah. Ialah tanah tu kadang-kadang 3 bulan musim kemaraunya. Ke Afrika sana sampai setengah tahun. Lalu hujan yang turun tak berhenti-henti selama 2 minggu, barulah mengalir balik sungai. Tapi kalau hujan tu turun 2 hari saja, bukan 2 minggu, tanah tak subur. Sebab Sahara sana tu, padang Sahara bukannya kecil, tu padang paling besar di dunia. Lalu kalau dia kering, nak suburkan balik tanah je, sungai-sungai mengalir, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan hujan yang sangat-sangat lebat. Sebab apa? Sungai boleh kembali mengalir. Yang sebelum tu tak ada pun, semuanya dalam keadaan kering. Buaya waktu tu dia duduk kat mana? Bila sungai ni kering, buaya duduk mana? Tak ada, dia cari lubang, dia cari batu-batu berlubang macam guru cik kan, dia duduk dalam tu. Walaupun kemarau, tapi bila buaya duduk dalam tu, orang pernah masuk, dia kata sejuk. Tu pasal kita yang duduk juga dalam tu ada buaya. Gitu. Buaya duduk situ. Kalau ikan mati, itu ikan tertentu saja, ikan lain semua mati. Itu ikan haruan boleh lah buat. Ikan lain mati, ikan haruan boleh. Ada satu jenis macam belut, dia duduk dalam tanah, dia hidup dalam tu, dia tak payah makan, dia tak makan. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Ada satu jenis ikan, dia punya nyawa ke ataupun tak tahu dia Allah bagi roh macam mana, dia dah kerah dah beku. Lepas tu orang letak balik dalam air suam ni, dia berenang balik bila dah hilang beku dia. Kuasa Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak fikir dengan logik ni. Tak boleh fikir. Sebab apa? Kita tak tahu nyawa dia kat mana. Kan dekat belah China sana, ke belah mana saya tengok ada orang buat pertandingan makan ikan. Kita pun boleh buat, cuma syarat je kena makan ikan tu waktu tu hidup. Tapi kena siang. Isi dia tu boleh makan dah, dia dah goreng, tapi dia ngap mulut dia tu lagi hidup lagi. Lalu saya tengoklah orang tu buat, dia buang sisik tadi, lepas tu dia toreh apa nama, selah gitu. Lepas tu dia pegang kepala, minyak tu penuh agaknya, dia rendam, goreng. Lepas tu dia angkat, dia letak dah sos dia. Lepas tu bagi orang ni untuk dia rasa. Tengah ngap. Memang syarat je ikan tu mesti hidup dulu. Yalah, salah tu. Salah. Mana nak boleh kita tu. Bahkan ada yang makan katak pun hidup lagi. Sotong hidup ngek. Itu bukan tradisi kita. Jepun ada, Korea ada kan. Satu soalan saya nak tanya, binatang apa kita boleh makan dia masih hidup? Kalau tak ada, jawab tak ada lah. Kalau ada, beritahu binatang apa dia tengah hidup, kita boleh makan. Ada ayam. Kan, itu memang betul, tapi bukan ayam tu. Tu yang duduk dalam pokok tu, pokok-pokok lama tu yang putih besar tu, pokok sagu kan.
Tu ulat sagu. Dia kalau makan goreng dia tak sedap, dia nak makan waktu dia hidup. Ya, itu dia ambil. Lepas tu tanya dia tak sedap ke? Dia kata macam krim susu dia kata. Kan? Makan macam tu pun boleh, dia nak masak pun boleh, tapi orang makan macam tu lah. Cuma soalannya haram tak? Tidak haram. Cuma kita kena tahu satu hukum. Walaupun tidak haram, Allah masih melarang sesuatu yang menjijikkan. Lalu kalau kita tengok jijik, hukum tu haram tak kita. Lalu orang yang makan tadi, dia tak jijik atas dia, harus. Dia kaedah, ada satu kaedah lagi. Tu pasal kita, contoh orang ni, ini jijik, saya mengharamkannya. Mana nak boleh? Memang macam tu lah cara. Begitu kan. Sebab haiwan macam tu, dia tak macam kita, dia bukan ada perasaan. Sebab apa kita orang boleh, ulama' kata ulat-ulat macam ni boleh makan terus, tak payah masak-masak, sebab dia tak ada darah. Binatang ni tak ada darah. Bila tak ada darah, dia tak ada najis. Cuma atas kita, kalau jijik haram, jangan makan. Sebab Nabi pun tak pernah makan ulat. Bahkan saya baca dalam fatwa-fatwa ulama' pun ada ulama' mengharamkan makan benda-benda yang kecil-kecil yang macam ulat. Cuma yang ni pula jenis ulat, tapi ulat ni dalam pokok dia bersih. Maksudnya ulat selain daripada yang pokok ni, ulat dekat daun ke, ulat sampah ke, itu haram. Binatang yang melata, itu haram. Macam cacing, mazhab Syafi'i, sebagai mazhab Syafi'i mengharamkannya. Tidak haram, sebab ulat tu duduk dalam tu. Tu pasal orang kalau nak makan ulat tu, dia kena makan hidup-hidup. Makan hidup-hidup. Dia kena rasa manis bersama ulat. Manis buah bersama ulat. Kan gitu. Sebagai pengalaman manis buat dia. Ada ulat ke pisang? Kalau orang kampung dia jumpa ulat, dia makan ni sebab dia kata ulat ni tak ada rasa. Orang kampung dia tak rasa tu semua. Kita bandar ni ada rasa lah ulat, sebab kita takut ulat sampah. Kan? Ada kan? Betul. Patutlah ulat tu tak ada kecil manis. Dia makan petai. Ulat dalam batu pun ada. Dalam batu ada ulat. Dia hidup, dia buat rumah dalam tu. Cuma soalannya macam mana dia hidup? Allah bagi dia. Tak, sekarang ni dia masuk dalam batu, dia tak ada lubang, kita tak jumpa lubang dia. Itulah kata Allah bagi. Allah nak bagi tahu ulat dalam batu pun Allah boleh bagi rezeki. Dia boleh hidup kerana Allah bagi rezeki kat dia. Mana keluar daripada akal. Keluar daripada akal kita ni. Tu Nabi Yunus tu kena telan dengan ikan, hidup dia. Hidup. Cuba kita kena telan tengok. Tak jumpa dah. Dua ekor ikan. Satu ikan hut. Waktu dia buka baju dia terkejut. Ikan hut. Ikan hut ni ikan paus, ikan besar lah. Lepas tu pula satu lagi ikan telannya nama ikan nun. Ikan ni lah, ikan nun telan ikan hut. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan hut tu. Tu yang tiga kegelapan. Kegelapan pertama perut ikan hut. Kegelapan kedua ikan hut dalam perut ikan nun. Kegelapan yang ketiga, ikan nun ini pula dia hidup dasar lautan paling dalam.
Dia kalau timbul, orang ingat sebuah pulau besar. Tu pasal dia telan ikan paus tu macam kita makan nasi suap sekali ya. Besar. Tu pasal tak mustahil dia boleh hidup macam satu kapal. Cruise tu kan, berapa ribu orang duduk dalam tu. Jadi tak mustahil lah. Mana ikan paus dia boleh telan. Tapi kita kena tahu Allah mengarahkan ikan hut, jangan mengunyah-ngunyah dia, jangan patahkan tulang dia. Ini menunjukkan ikan nun telan ikan hut. Ikan hut tu pun elok lagi, dia tak binasa. Hut itu ayat Quran. Hut, ikan paus lah kita kata, besar macam ikan paus. Ikan nun jauh lebih besar daripada ikan paus. Cuma kita tak tahu ikan nun kat mana. Waktu dia jatuh dengan air tak gelap lagi. Sebab kita kena duduk dalam lautan paling dalam yang cahaya matahari tak masuk, baru gelap. Lagi satu, laut yang paling dalam ni, kalau kita suluh tak boleh, cahaya tu tak boleh nak berlawan dengan kegelapan. Orang memerlukan satu cahaya yang kuatlah untuk baru boleh menyuluh dasar lautan. Tu pasal canggih macam mana pun ada dasar lautan yang orang tak boleh nak suluh. Dia hanya boleh suluh sekadar berapa meter depan je. Punyanya dalam dasar lautan tu. Ini dalam ni bukan kita kira ratus, kita kira berpuluh-puluh kilometer dalam bawah tu. Dalam lagi. Neraka duduk bawah daripada neraka tu. Bukan, bawah dia daripada laut tu. Gitu. Lagi dalam lah neraka. Tu pasal nak kata dalam neraka, bila orang masuk tak boleh keluar. Macam kita masuk laut dalam pun, mana sempat nak keluar. Kita bernafas boleh seminit je, paling lama pun 2 minit. Macam sekarang ni 30 saat je saya rasa. Boleh nafas seminit. 30 saat boleh lah. Ayat Quran ada, wal bahril masjur, dalam lautan ada api yang menyala. Hadis Rasulullah, Nabi pun pernah sebut sesungguhnya ada api yang sedang menyala dalam laut. Hadis sahih. Bahkan saintis pun banyak kali jumpa api yang menyala dalam laut macam lava gunung berapi tu. Maknanya bila api tu dia boleh menyala, hidup dia api tu, dia lebih kuat berbanding laut yang tak boleh nak memadamkannya. Lalu soalannya, api apa yang tak terpadam dengan sebab air? Api neraka je. Tu pasal sahabat Rasulullah kata ada pun neraka di bawah laut tu, dalam laut tu. Tu pasal sebahagian sahabat tak bagi beruduk dengan air laut, dia makruh. Cuma Rasulullah bagi. Cuma kata sahabat ni kemungkinan Rasulullah bagi sebab dia tak ada air dah, darurat. Tapi kalau kita ada air, buat apa nak pergi ambil air laut? Jadi makruh lah dia kata. Sebab air laut tu bawah tu neraka. Buat apa nak ambil air yang ada kaitan dengan neraka? Cuma kes yang sahabat Rasulullah tanya, ya Rasul, kami ni pergi belayar, bawalah air. Tapi air ni kalau guna wuduk nanti nak minum dah tak ada. Lalu kami beruduk dengan air laut. Lalu Rasulullah kata air dia boleh pakai nak wuduk, air dia bersih. Cuma ikut sahabat Rasulullah yang lain, antaranya Abdullah bin Umar, dia tak bagi beruduk dengan air laut. Sebab apa? Dia kata bawah tu neraka. Maksudnya yang dia tak bagi, kalau kita memang dah ada bekalan air atas darat, sengaja-sengaja nak pergi tepi laut ambil air laut, padahal air paip ada tu sebelah dia, nak ambil wudu, nak juga ambil air laut, itulah maksud dia. Boleh berenang lah. Yang tak bagus dia tak berenang tu. Gitu. Dia kena berenang. Nak pastikan selamat. Lagi satu, kena kalau nak pergi laut hari ni bukan macam dulu dah lautnya. Laut macam hari ni semua nak makan orang. Bahaya maksudnya. Kan? Janganlah bawa anak cucu pergi mandi laut yang ombak besar-besar sebab dia menarik.
Datang satu ombak tu dia menarik kita. Banyak orang lemas sebab macam tu. Padahal dia mandi tepi laut je, cetek je. Bahaya. Betul kan? Kalau nak mandi pun cari laut, nama dia ada ombak rindu, nama dia. Ombak rindu. Semua tahu no. Tu selamat tu. Jadi kita sambung, kita baca lagi ayat yang ke-15. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Ayat yang ke-15, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Maksudnya biji benih itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air hujan tadi. Ini menunjukkan bahawasanya manusia dengan akalnya boleh fikir. Kalau dia nak tanam satu tumbuh-tumbuhan melalui biji benih, lalu mesti ada air. Mana ada orang tanam sesuatu tak mau pakai air, kecuali memang biji benih je, tak perlu air. Cuma ikut pada kaedah sains, mesti ada air yang menitik atas biji benih itu. Disebut oleh ulama-ulama tafsir, biji benih tu dia mesti tua, mesti pecah, baru jadi benih. Contohlah kita nak tanam toge, senang sangat. Buah betik. Buah betik. Kita makan-makan, kita buang je. Buang atas tanah. Taklah esok lusa dia akan naik naik pokok, tak. Melainkan dia akan mati dulu. Biji itu dia akan kering. Bila dia kering, dia pecah. Bila dia pecah, ada satu tunas kecil, kan? Lepas tu ada air kena kat dia, dia akan hidup. Itu pasal salah satu buah yang senang nak tanam, buah papaya lah. Begitu. Ya. Yalah, betul lah tu pasal kita tak boleh tanam macam tu, kita kena buang. Bila buang, nanti dia naik, barulah kita ambil, kita tanam kat tempat kita. Macam tu. Kita tak boleh ambil biji benih tak boleh. Sebab tempat yang kita letak kena dengan jari tu tak tumbuh, kita kena buang atau pulang ke Allah Ta'ala lah. Saya balik kampung ada pokok durian, makanlah durian. Lepas tu tanya mak ngah saya, ni pokok tanam macam mana? Dia kata dulu orang dulu makan, dia tanam, ni biji dia buang belakang gitu. Tumbuh pokok tu. Bukannya pergi tanam, pergi berbaja, tak. Dia pandang depan, dia kata ambil biji dia buang belakang. Macam orang kahwin tu buang bunga belakang tu kan. Gitu. Gitu. Tanam betul-betul, dia tak kena tanam tak betul. Gitu. Kena baling je. Gitu. Ada banyak cara lah, tapi itu semua atas kehendak Allah Ta'ala lah. Kehendak Allah Ta'ala. Lepas kita makan durian, kita dah makan durian soyang dah, durian kahwin, durian musang king, itu semua boleh jadi biji benih, tapi malas nak tanam.
Apa pasal? Kalau orang ada tanah, dah lepas makan bungsang king tu, dia buatlah, dia boleh tanam. Kenapa tak buat? Tak berbaja? Ya. Belum waktunya, sebab sekarang ni pun bukan musim durian. Gitu. Bukan waktunya lagi tu. Tok saya tanam pokok petai, dia pun dah meninggal dah. Kita boleh makan petai dia. Tanyalah berapa tahun ni? 7 tahun. 7 tahun. Makan tak habis petainya. Saya balik kampung makan petai macam kacang. Sebab petai dia sangat-sangat manis. Tak rasa kalau orang makan petai macam yang makan mentah je rasa tu kan. Tapi ni tak ada rasa. Sebab ambil terus dia pokok, terus buka, terus makan masuk mulut. Ada? Terus turun je, terus makan. Jangan simpan. Yang simpan ni dia dah cepat ni. Kena panjat. Pokok tinggi. Ustaz kenapa buah petai? Buah dia dah hilang. Bunga tu. Banyak. Bunga kena jatuh. Jatuh dah, tapi dia tak keluar buah. Dia mana tak jadi lah tu. Banyak. Tapi yelah, lepas tu keluar tak petai tu? ada juga yang keluar sikit. Maknanya tak jadi tu. Tak jadi. Salah satunya kena berbaja. Lagi satu, orang tanam pokok, jangan letak baja dekat tempat yang batang pokok tu. Kan dia kalau pokok dia macam ni, dia berakhir macam ni, dekat luar tu lah yang letak baja. Macam pokok daun dia dah luar macam ni, kita situ dekat luar tu berbaja. Bukan dekat ni batang pokok bawah tu berbaja. Kak Ana buah macam tu kot, tu dia tak naik. Kan itu. Belum lagi waktu dia belum lagi tu. Sebab dulu ada 2 mati 1 dia merajuk lembut. Tak dah tinggi dah buang. Bukan dah dia bangun gondok dah boleh lah. Tak boleh bawa sini lah. Hilang. Bukan beruk makan bukan. Beruk makan lah Iman. Kadang-kadang beruk musang, beruk tupai. Mungkin dia makan tu dia. Dia makan waktu kita tak ada. Sedap pun manis. Sedap. Makan nasi baru lepas masak putih tu, ambil petai yang baru turun pokok tu pun dah sudah dah. Lepas tu ikan masin. Nasi pula tengah berasak. Sudah dah. Buat sambal belacan sikit. Satu periuk seorang lah. Tak. Harus. Yang makro, apabila kita makan ada kesan bau, ganggu orang. Kalau kita makan bau tu, kita sendiri yang menanggungnya, tidak makro. Makro apabila dalam solat sahaja. Kalau tak solat pun, kita mengganggu orang dengan bau. Makruh sebab orang tu rasa terganggu. Tengah semayang je bau petai, dia terganggu. Tu saja makruh. Tapi kalau tak ganggu tu semua, tak ada, dia tak makruh. Petai harus. Saya duduk makan dengan ulama hadis, kan, kat rumah dia bawa keluar petai. Dia kata petai ni bagus untuk kencing-kencing ni, bagus. Dia kata dia umur dah berapa puluh dah, 70 lebih lah. Bagus dia kata. Tu pasal lepas makan kena segera gosok gigi. Dia hilang dah. Gitu. Ataupun lepas makan petai dia minum kopi pekat tu, jangan bau gula. Hilanglah bau petai tu. Banyak cara. Jadi jangan kata petai tu makruh. Tidak, dia harus. Yang makruh ni bila ganggu orang. Bukan saja petai, apa saja yang mengganggu orang,
Seperti mana orang tu kerja peluh dia busuk. Lepas tu dia pergi sembahyang kat masjid Rasulullah. Nabi kata jangan datang dah. Kalau kamu nak datang, kamu pergi mandi dulu, kata Rasul. Lepas tu pakai minyak wangi. Macam tu. Lagi satu yang Rasulullah kata, barang siapa dah makan daripada pohon ini, jangan datang masjid aku. Sebab bila orang makan kucai, daun bawang, dia ada bau, ganggu orang solat. Nabi hanya larang bau saja, bukan larang makan. Kalau dia makan, dia dapat menghilangkan bau tadi, taklah jadi makruh. Itu hukum dia. Hukumnya pada bau, bukan hukum makan. Hukum pada bau, bukan hukum pada makan. Macam mana makruh makan tu baik untuk tubuh badan? Ya? Dia macam ni, hukum makruh dia jatuh bila mudarat. Kalau belacan tu kita makan mudarat, dia jatuh makruh. Pembuatannya kita tak boleh nak kata makruh lagi, sebab masih dalam kaedah harus pada syarak. Makruh ni kalau kita rendam dengan sesuatu yang kotor, rendam yang sesuatu yang menjijikkan, boleh jatuh makruh, tapi tak jatuh haram. Haram bila jadi najis. Begitu. Kita kena tahu bukan semua yang kotor tu najis, kan? Dan bukan semua yang kita orang kata bau busuk semua najis. Begitu. Satu hari kita dekat tahfiz lah. Kita budak KL. Budak KL mana makan ikan kering, kekasam semua. Satu hari ada budak balik kampung. Kita tak balik kampung, dekat asrama. Lepas tu kita keluar asrama, dia pun balik masuk. Dia bawanya kekasam masuk dalam asrama. Lepas tu dia keluar. Kita masuk asrama, kita bau busuk. Tengok ada ikan busuk, kita pergi buang. Lepas tu budak ni balik, mana ikan aku? Mana ada ikan busuk kau bawa ikan ni? Kata ini ikan kasam. Kita katalah budak KL mana nak tahu. Kan dia berbau tu kan. Cuma soalan berbau tu haram ke ikan kasam? Tidak haram. Gitu. Haram ni sebab najis, gitu kan. Dia tak boleh jatuh makruh. Saya baca-baca juga fatwa, ulama kata macam belacan masih boleh jatuh harus, tak boleh jatuh makruh. Dia makruh kalau pembuatan dah makruh, bau makan pun makruh. Pembuatan. Salah satunya pastikan jangan sampai macam belacan saya tak nampak sangat. Saya nampak macam sesuatu yang diperam. Ikan dia ada diperam, lalu dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh bercampur darah dia jadi najis. Mazhab Hanafi boleh. Macam tu. Contoh ada orang buat ikan, dia rendam dalam satu bekas balang, cuma dia keluar merah dia bercampur-campur. Orang ambil sebab dah jadi masam, orang goreng. Cuma mazhab Hanafi boleh, Syafi'i tak boleh. Sebab Syafi'i merah tu kira darah, makna darah dah campur dalam satu balang. Lalu kita nak makan boleh, tapi kita kena basuh. Tapi orang kalau dah basuh mana sedap. Tapi Hanafi boleh lagi. Jadi dia makruh je kat situ. Itu saja. Ya. Boleh kalau sekiranya bahan dia itu harus pada syarak. Begitu juga cara dia merendamnya, ikan tu dia dah bersihkan, haruslah. Cuma bila kita makan, kita ada problem kat perut, kita problem pada tubuh, dia jatuh makruh. Tapi kalau orang makan tak ada problem, dia jatuh harus. Cuma kalau bahan dia tadi bahannya haram, ikan tu pun haram makan. Dia kena tengok pada bahan sebenarnya, tengok pada bahan. Bukan dia tengok pada dah siap ke belum. Cara dia buat tu bahan tu sendiri. Sama juga macam orang buat ikan kembung rebus kan. Ikan kembung rebus tu begitu. Dia sebenar pada syarat, kalau tahi tak buang boleh lagi makan. Cuma syarat jangan tahi itu keluar. Faham tak? Macam ni, kalau ikan ada najis lagi dalam perut,
Ya, kita boleh peram dia, kita boleh masak dia, boleh. Cuma yang menjadi larangan bila najis dia tu pecah, dia boleh keluar, perut dia tu pecah, itu saja tak boleh. Gitu. Contoh, ikan tu kita rebus, tak buang tahi, boleh. Cuma bila kita angkat, rebusan tu tak ada campur dengan tahi sebab perut dia tak pecah. Yang menjadi najis bila ikan besar-besar ni, kata ulama, boleh jadi najis. Cuma kalau ikan kecil-kecil tak boleh jadi najis. Cuma bila kita rebus dia, perut dia pecah, najis dia pecah. Sebab perut dia pecah, campurlah dalam rebusan, tu yang najis. Tu pasal kalau kita nak buat ikan rebus, lalu kita buang tahi dia. Cuma kalau nak buat tanpa buang tahi, boleh juga. Cuma pastikan waktu rebus jangan perut dia pecah. Tu pasal ada orang buat jangan sampai pecah perut. Tapi kalau pecah juga, pecah lepas masak boleh, jangan tengah masak tu pecah. Tapi kalau dia rebus ikan bilis, dalam tu pun ada najis, ada tahi, boleh tak? Boleh. Sebab ulama kata kalau ikan kecil-kecil tak apa, dia pada hukum ikan besar-besar. Sebab orang kampung saya, dia tangkap ikan haruan, hidup-hidup, sebab dia susah kita nak matikan. Lepas tu dia ambil, lepas tu buat macam tutup kepala kot. Lepas tu tak siang ke ataupun siang sisik dia macam tu. Lepas tu dia ambil selut kan. Lepas tu dia tutup, dia bakar terus masuk dalam tu. Lepas tu bila bawa keluar, dia dah tanah tu keras, jadi macam tembikar. Lepas tu pecah-pecah, ikan tu pun dah masak. Lepas tu dia belah perut, tahi tu tak pecah, perut tak pecah, dia bawa keluar perut sebiji. Lepas tu makan, sedap. Tapi saya tak makan. Orang kata sedap. Ya, saya cerita ni pun dah sedap ke? Tak pandai lah. Cara tu yang diharuskan syarak. Sebab dia dah tutup kan dengan tanah tu. Jadi bila yang dia rebus ni, yang ada takut pecah tu je syarak. Disebut syarak dipandang yang itu saja. Yang menyebabkan kita tak makan ikan rebus tu sebab kita tak tahu, takut tahi dia direbus sekali. Itu je hukumnya. Sedap. Sebab dia rendam sekali dengan air laut dia tau. Tu rasa masing-masing laut. Kalau kita buat boleh juga, tapi taklah sedap. Boleh juga, taklah rasa yang macam dalam bakul tu. Kan dia jual dalam bakul. Saya pergi pasar Teluk Intan, penuh dia jual yang itu saja. Ada, saya tengok pasar Selayang ada, pasar Borong pun ada. Tapi saya tak ada belilah. Cari orang Melayu lah. Buat yang orang Melayu buat lah, bukan yang dia pun beli kat Cina. Gitu. Jadi kita habiskan ni sikit lagi. Wa jannatin alfafa, bila Allah Subhanahu wa taala telah tumbuhkan macam-macam jenis tanaman daripada biji benih tu, maka kita lihat kebun-kebun alfafa, makna yang lebat, macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan. Rendang ni sebenarnya kurang tepat, sebab yang tepatnya alfafan, makna macam-macam jenis. Daripada biji benih tu bukan sekadar satu pokok, macam-macam jenis pokok yang Allah tumbuhkan. Inna yawmal fasli kana miqata. Jadi bahagian yang atas tu dah selesai. Ini bahagian lain pula ni. Ayat yang ke-17, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Maksud hari keputusan adalah hari kiamat, hari manusia dibangkitkan. Allah telah tetapkannya. Cuma tidak ada siapa pun tahu bila. Yawma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja, iaitulah pada hari ketika mana sangkakala ditiup lalu kamu datang berpuak-puak, ataupun seketika mana as-sur itu ditiup.
lebih tepat kita sebut sur saja daripada sangkakala. Sebab sangkakala ini dia bukannya tanduk. Rasulullah kata sur itu min qarnin, dia macam tanduk. Rasulullah tak kata dia macam cengkerang. Sebab sangkakala ni cengkerang. Cengkerang besar yang orang tiup. Oh, kan? Tapi Rasulullah tak kata cengkerang. Rasulullah kata qarnun. Qarnun tu tanduk. Tu pasal kalau saya jumpa sangkakala, saya akan sebutlah tak berapa tepat ni. Sebab sangkakala ni bahasa Melayu, bahasa Indon pun sama. Cuma bukan masuk dia tanduk, dia masuk cengkerang, cengkerang laut. Mana ada tanduk di laut? Gitu. Jadi nak cerita ni, waktu datangnya kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat Israfil tiup as-sur itu. Lalu datanglah kiamat. Bila datang kiamat, kita tak boleh nak fikir dah. Sebab hari ini menakutkan, menggerikan, sangat-sangat hebat. Kita berhenti ayat berapa tadi? Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan pada masa itu langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung ganang pun diterbangkan setelah dihancurkan ke angkasa, lalu ia menjadi seperti debu yang bertebangan. Maksud pintu atas tu ayat tu, maksud pintu itulah keadaan manusia-manusia yang akan dibangkitkan di akhirat. Maksud pintu tu seolah-olah tempat yang mereka perlu destinasi ataupun tempat yang mereka perlu pergilah. Bagi orang yang mati beriman, pintu rahmat. Bagi orang yang mati kafir, pintu murka Allah, pintu kesengsaraan. Gitu. Kita bahasakan dengan pintu dia lah. Ya. Ini cerita Padang Mahsyar ni bukan macam atas dunia. Padang Mahsyar ni dia baru, tapi tempatnya di sini. Sebab apa Allah buat begitu? Sebab kita nak fikir itulah kekuasaan Allah. Seperti mana contohlah satu kawasan, sebuah negara yang hancur. Soalan ditanya, berapa lama nak bangunkan balik bangunan-bangunan yang hancur? Berapa lama? Contohlah kalau KLCC jatuh, Petronas tu pun jatuh, bangunan Petronas tu, berapa lama nak bina balik? Lalu kiamat ni Allah dah kiamatkan. Lalu kun fayakun, siap dah Padang Mahsyar. Jadi soalannya, siapa boleh buat? Ya. Lalu orang yang sembah selain pada Allah, soalan, boleh buat tak? Contoh, kalau betul dia boleh buat yang baru, yang lama binasakan dulu. Minta Tuhan berhala ni binasakan dulu dunia ni, lepas tu buat yang baru. Boleh tak? Orang yang sembah patung tu pun, berhala tu pun terfikir, berhala ni jalan pun tak boleh, cakap pun tak boleh, Tuhan apa macam tu. Dengan logik akal orang boleh fikir. Tapi heran, kenapa orang tak fikir? Sebab nenek moyang ajar begitu. Nenek moyang ajar, bila bab Tuhan, kita kena ikut je, sembah je, jangan pakai akal. Mujur Islam tak ajar begitu. Tuhan kita betul Allah, tapi masih ada akal cara kita menyembah dia. Gitu. Kan? Saya Islam ni betul dah. Kan? Kita lihat mana ada orang yang bukan Islam yang betul, tidak ada. Ya. Tu yang kita kena doa kat dia. Dan doa je lah. Kalau kita lalu mana-mana tempat, kita tengok dalam TV, tengok dalam surat khabar orang kafir ni, doa lah kat dia. Sebut dah nama dia. Tak sebut nama pun, tujulah dia ni. Saya selalu macam tu. Kalau orang ni cakap, jumpa, satu hari saya pergi bank, lepas tu kita pusing nak keluar, ada seorang sing, terus pergi salam saya, selamat hari raya. Rasa tak lewat lagi untuk saya sebut kepada awak selamat hari raya, dia kata. Gitu. Lepas tu kata, ya Allah bagilah tunjuk kat dia Islam gitu. Lepas tu sampai kat luar ada seorang simbang dengan saya juga.
Sembang tu macam dah kenal lama. Dia kata dia tengah tunggu surat khabar. Surat khabar ni, dia kata kalau beli kat orang tu yang bawa surat khabar tu, dia murah 40 sen. Kalau beli kat kedai, kita rugi 40 sen tu dia tunggu. Tak pasal Selayang Jaya sana tu. Kita diam je, dia yang sembang kita. Padahal saya dengan kopiah, dengan jubah begitu. Tu saya nak pergi Las Vegas tu, mana tahu ada orang nak sembang. Tapi jauh. Las Vegas Malaysia ada. Las Vegas tu kita kena tahu orang Melayu pun ada duduk sana, kan? Ada. Cuma dia kena duduk dengan iman lah. Kalau tak ada iman, habis. Ya. Itu pasal kita belajar biar Allah terima. Kalau Allah tak terima ni, problem kan ada satu ada Rasul di bawah seorang yang banyak amalan, ibarat macam gemuk dia tu, gemuk dengan amalan. Lalu ditimbanglah di atas mizan. Mizan tu tak gerak. Amalan siang malam berpuluh tahun. Bila dia letak dekat mizan tu nak tengok amalan ni berat mana, Nabi kata bila dia letak atas neraca tu tak bergerak. Apa yang tak bergerak? Berat amalan baik yang dia buat tak bergerak. Rupa-rupanya amalan tu Allah tak terima. Tu betul lah kita belajar tu, bila kita buat amalan biar Allah terima. Bila kita solat, jangan minta terus hajat kita, minta dulu Allah terima solat tu. Sebab kita kena ambil berat tentang solat. Lalu salah satu cara ambil berat tentang solat, yakni kita kena fokuskan biar Allah terima. Bila dah kita doa Allah terimalah solat aku, barulah nak doa apa-apa pun. Minta terima dulu yang kita buat. Solat ni dah buat, jangan terus minta ke Allah sesuatu. Minta terima solat ni dulu. Sebab solat ni kalau tak dapat, tak lulus, minta pun tak lulus. Dia kaedah macam tu. Sama lah juga dekat pada masyarakat. Kalau solat kita Allah tak terima, tak lulus, amalan lain pun Allah tak mau tengok. Besar-besar yang kita belajar tu, kata Imam Qailah tu memang seamal sungguh. Minta semua amalan Allah terima. Bila kita zikir je, ya Allah terima zikir aku. Bila kita solat dah berdiri, terimalah solat aku atau berdiri. Bila rukuk, ya Allah terimalah rukuk aku. Bila dah tahiyat akhir sebelum bagi salam, ingat dulu ya Allah terimalah solat ni. Begitu. Kan? Dalam hati dah cakap. Biar terimalah. Begitu. Sebab dia boleh mengajar khusyuk sikit-sikit. Kita munajat dengan ya Allah terimalah, aku baca Fatihah ni terimalah, aku baca surah ni kau terimalah. Gitu kan. Sebab kita tak tahu Allah Ta'ala nak macam mana kita baca Quran. Sebab dalam Quran Allah sebut waratilil Quran tartila, baca tartil. Cuma kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, tartil ke tidak? Tapi kita mau ya Allah terimalah. Sebab kita tak tahu macam mana nak tartil sungguh-sungguh. Sebab Rasulullah tak ada depan kita nak ajar Quran secara tartil. Kalau kita faham sendiri, kita tartil, baca perlahan-perlahan, perlahan yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Rahman pun dah nyawa dah habis dah. Kan masalah tu. Gitu. Habis solat 2 rakaat tak ICU masuk. Gitu. Ada masalah nafas. Itu pasal kita mohon kepada Allah terima je lah. Waktu kita rukuk subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tak tahu, kita baca cara cerita Allah terima ke atau tidak. Ataupun Allah yang terima bila subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru Allah terima. Kita pun tak tahu yang macam mana. Tu pasal kita baca ya Allah terima lah. Betul. Tu pasal cara nak betul, cara nak khusyuk, nak ada munajat, masukkan yang tu.
Terimalah gitu. Ya. Terimalah saya seadanya. Gitu. Ya.